Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua kerana beri saya peluang untuk berbahas dalam tajuk ini. Saya ingin merujuk kepada masuk bekalan 21 120 900, iaitu subsidi harga beras. Tan Sri Yang di-Pertua, itu subsidi harga beras ini satu peruntukan yang besar tiap-tiap tahun diberi untuk diperuntukkan sebagai subsidi harga beras, dan alasan yang diberi oleh kerajaan untuk meneruskan itu subsidi yang begitu besar, iaitu dalam tahun 2012 sejumlah 488 juta telah diperuntukkan sebagai harga subsidi harga beras, dan tahun akan datang 2013 528 juta diperuntukkan untuk subsidi harga beras. Alasan yang diberi oleh kerajaan untuk meneruskan itu subsidi adalah untuk menstabiliskan harga beras, khususnya beras hancur ST 15%, menstabiliskan dia pada tahap RM1.80 1 kilogram supaya rakyat dapat menikmati, dapat makan harga itu beras yang lebih murah. Dan saya ingin tahu apakah ini adalah alasan official yang diberi oleh kerajaan. Tapi kalau kita meneliti harga antarabangsa beras hancur 15% tahun ini 2012, sejak Januari hingga ke Oktober, purata harga beras hancur ST 15 yang diekspor oleh Thailand adalah lebih kurang 550 US dollar satu tan, iaitu lebih kurang 1,700 ringgit Malaysia satu tan. Maksudnya harga beras harga beras hancur ST 15%, harga yang kita boleh beli daripada Thailand ini adalah lebih kurang RM1.70 setan. Dan kita jual harga beras hancur 15 ST di pasaran kita ini RM1.80 tanpa subsidi. Tanpa subsidi, penjual-penjual beras masih boleh buat keuntungan kerana mereka dapat import dengan harga RM1.70 1 kilo, jual pada harga RM1.80 1 kilo. Ini harga beras 15 hancur ST 15 yang dijual dari Thailand. Dan kalau kita lihat lagi harga antarabangsa, harga itu beras hancur 15% yang dijual diekspor daripada Vietnam. Saya dari itu research saya, itu dari harga beras hancur 15% yang diekspor dari Vietnam sejak Januari 2012 hingga Oktober 2012. Harga puratanya lebih kurang 413 US dollar saja, iaitu lebih kurang RM1.30 1 kilo. Inilah harga yang harga purata beras hancur ST 15 yang dijual diekspor daripada Vietnam. Ada perbezaan besar, iaitu kalau pemborong-pemborong atau penjual beras tempatan di negara kita jual pada harga RM1.80, mereka dapat import daripada Vietnam dengan RM1.30. Setiap kilo beras yang dijual oleh mereka di
Malaysia dengan harga RM1.80, mereka boleh untung lebih kurang 50 sen. Kalau tolak cost of transport 40 sen, 40 lebih sen 1 kilo saja. Itu ini merupakan satu keuntungan yang sangat besar untuk penjual dan pemborong beras di negara kita. Dan tambahan lagi, apakah sebab dengan keuntungan yang begitu besar yang boleh diperolehi daripada free trading, free market trading, kerajaan masih memperuntukkan satu jumlah yang begitu besar untuk tahun ini saja, tahun 2012, sejumlah 488 juta telah diperuntukkan untuk itu di bawah butiran subsidi harga beras, dan tahun yang akan datang lebih banyak lagi. Nampaknya tak ada satu keperluan untuk kita memperuntukkan satu peruntukan yang begitu besar untuk harga subsidi harga beras, kerana dengan free trade, free open trading, mereka sudah itu penjual-penjual beras boleh membuat keuntungan, memperolehi keuntungan dengan menetapkan itu harga beras hancur 15% pada tahap RM1.80 satu kilo. Oleh itu saya ingin tanya yang berhormat Menteri, sama ada apakah sebabnya walaupun harga itu beras hancur 15%, telah antarabangsa telah turun dengan begitu rendah harganya, kita masih membelanjakan begitu banyak duit untuk subsidinya. Adakah ini duit hanya untuk keuntungan peribadi bernas, atau pemborong-pemborong yang diberikan kuota bulanan untuk menjual harga itu, untuk menjual beras hancur 15%? Sama ada unsur-unsur rasuah yang di dalam operasi ini, atau ketirisan yang amat serius, kerana nampaknya tak masuk akal langsung dengan harga begitu rendah, harga antarabangsa begitu rendah, masih kerajaan memberikan itu subsidi yang begitu banyak. Boleh minta penjelasan? Sila. Terima kasih Yang Berhormat Kuching dan Datuk Pengerusi. Saya dengar analisis yang dibuat oleh Yang Berhormat Kuching tadi, memberikan kepahaman kepada saya bahawa kita tak usah peduli dengan petani-petani tempatan. Let's have a free trade. Banyak import lah. Import sebab murah apa? Buat apa keluarkan hasil padi tempatan mahal? Itu pada pemahaman saya. Semata-mata kerana untuk mendapat faedah dari segi perbezaan harga beras yang boleh kita beli daripada luar negara. Tetapi saya nak tanya Muhammad, sedarkah kalau kita praktis dasar yang begini rupa, apa akan jadi kepada petani-petani kita? Yang Berhormat, adakah bercadangkan persetankan saja petani-petani padi dalam negara kita? Ya, just because of duit, maka petani-petani kehidupan mereka biar hancur, tidak ada pekerjaan, tidak ada kehidupan dan sebagainya. Kita perlu faham bahawa cost of production di Vietnam dengan Thailand tak sama cost of production di dalam negara kita ini. Labor, lain-lain cost, direct cost, indirect cost lebih mahal dibandingkan dengan cost di Vietnam dan juga di Cambodia. Gaji mereka satu bulan berapa? Satu hari berapa? Saya nak bagi tahu, di China pekerja kilang gaji dia RM50 saja satu bulan. Adakah Yang Berhormat ingin melihat nasib rakyat negara kita ni pendapatannya rendah? Itu kalau tak tahu tanya dulu. Okey ya.
Terima kasih, terima Dah, kasih tolong bagi- yang berhormat dari dari mana? Pasir Salak. Terima kasih. Kita ada peruntukan yang lain untuk petani-petani padi. Ini ada subsidi kepada petani-petani padi. Itu basis rasional kita memberi subsidi harga beras ini dilaksanakan pada masa itu harga antarabangsa beras telah melonjak dengan begitu mendadak sehingga kan 2-3 ringgit satu kilogram beras itu beras hancur 15% dan diekspor daripada Thailand. Itulah masa yang kita memberi itu subsidi atas beras hancur 15%. Ini adalah topik yang berbeza. Ini ada subsidi yang berbeza. Oleh itu saya ingin dapat satu jawapan dan penjelasan daripada yang berhormat menteri. Sama ada yang berhormat menteri ada benar-benar bagi siasat. Apakah harga sekarang dan dengan kalau kita bandingkan dengan harga 2-3 tahun lalu semasa ada itu krisis food supply crisis antara bangsa di mana beras yang diekspor daripada Thailand sampai ke tahap harga 2-3 ringgit 1 kilogram. So saya ingin Dato' Petua, benarlah kat saya sebutkan satu topik lagi. Sudah masa dah habis Tuan Ahmad. Ada kekacauan. Oleh itu satu topik lagi. Ada kekacauan daripada Pasir Salak. Isu yang kedua ini adalah berkaitan dengan itu nelayan di bawah butiran perikanan. Nelayan pemegang lesen A dan B di Sarawak, mereka sudah lama nak meminta kerajaan supaya melonggarkan itu polisi mengharamkan pengupahan orang asing untuk menangkap ikan di kapal-kapal mereka. Tapi permintaan mereka tidak dilayang ini. Kesusahan ini timbul kerana di Sarawak pemuda-pemuda tak berminat untuk menangkap ikan di itu bot-bot nelayan lesen A dan B. Oleh itu mereka walaupun buat iklan di surat khabar, buat iklan di radio, tak ada orang tempatan, pemuda tempatan yang berminat untuk menjadi nelayan di kapal nelayan A dan B. Dan di situasi di Sarawak ada berbeza besar dengan situasi di Semenanjung. Di Semenanjung sini nelayan bot A dan B, mereka pagi keluar untuk tangkap ikan, malam sudah balik. Di Sarawak satu trip akan makan masa 10 hari lebih dan tanpa itu seorang penolong nelayan, mereka hanya satu orang saja tak boleh menjalankan itu penangkapan ikan. Oleh itu saya haraplah kerajaan boleh melonggarkan polisi ini supaya membenarkan pemegang lesen nelayan bot A dan B di Sarawak untuk mengupayi orang asing satu atau dua orang saja penolong nelayan supaya mereka dapat menjalankan itu penangkapan ikan dengan lancarnya. Terima kasih.